Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wilih. Allahumma nawwir qulubana binur hidayatika kama nawwaltal arda binurika syamsika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa bi'ulumina fid darain amin. Dan ketahui olehmu, penuntut-penuntut ilmu, bahawasanya bagi lapar itu beberapa faedah, ada beberapa manfaat. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung lagi muzakarah kita menerusi kitab Penawar bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala pada halaman kitab Jawi muka surat 25, di mana pada pertemuan kita yang lepas kita masih lagi dalam perbicaraan berkaitan dengan sifat mazmumah. Sifat mazmumah yang pertama yang dibicarakan di dalam kitab Penawar bagi Hati ini iaitulah berkaitan dengan sifat sangat loba atas makanan, syarahul ta'am, sangat loba atas makanan, iaitulah satu sifat hati, merupakan salah satu daripada sifat hati yang dicela, iaitu tamak terhadap makanan. Maka sesiapa yang bersifat dengan sifat hati tamak terhadap makanan, maka ini merupakan salah satu maknanya daripada dosa-dosa. Ini dosa bahagian batin, dosa bahagian batin yang perlu kita cuci dia. Yang mana manakala seseorang bersifat dengan sifat demikian, sifat tamak terhadap makanan, daripada sinilah tercabangnya, daripada sinilah punca asal bagi segala kemaksiatan yang dilakukan oleh seseorang individu tadi. Kerana apa dia melakukan maksiat? Kerana apa terjadinya kejahatan terhadapnya di diri seseorang? Punca asalnya iaitulah daripada sifatnya, iaitulah tamak terhadap makanan. Maka pengarang kita pada pertemuan kita yang lepas telah mendatangkan pada menceritakan tentang tamak terhadap makanan ini merupakan salah satu daripada sifat yang dicela. Lalu pengarang kita mendatangkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amat-amat membesarkan, amat-amat mementingkan amalan berlapar ini. Yang mana amalan berlapar ini ialah merupakan salah satu daripada jalan untuk kita membersihkan hati kita daripada dosa-dosa maksiat batin, iaitulah sifat tamak terhadap makanan. Yang mana sifat tamak terhadap makanan ini merupakan salah satu maknanya merupakan punca asal bagi segala kejahatan yang berlaku di seseorang. Maka cara untuk menghakis sifat tersebut iaitulah dengan cara berlapar, dan berlapar ini dibesarkan, maknanya dipentingkan, dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada hari ini kita sambung lagi. Kata Syekh Abdul Qadir Abdul Muttalib Al-Indonesi rahimahullahu ta'ala dengan katanya, dan ketahui olehmu ya talibal ilmi, hei penuntut-penuntut ilmu, hendaklah mu tahu bahawasanya bagi lapar itu, bagi lapar ni, yakni lapar yang merupakan salah satu latihan terhadap kita untuk kita menghakiskan sifat tamak terhadap makanan tadi. Maka nak hakiskan hak tu, nak buang hak tu sebagai satu latihannya, iaitulah dengan cara berlapar. Maka lapar-lapar ni pula ada beberapa faedah, ada beberapa manfaat dia. Apa manfaat lapar? Yang mana lapar itu sendiri adalah salah satu jalan latihan tarbiyah diri kita daripada kita bersifat dengan sifat tamak, untuk membuang sifat tersebut. Maka dengan caranya lapar, maka di lapar itu sendiri mempunyai beberapa faedah-faedah. Mana di antaranya? Setengah daripada beberapa faedah lapar ni, hak dituntut pada syarak tu, hak Nabi suruh kita berlapar tu, maka setengah daripada faedah manfaat dianya, nipis hati. Ialah nipis hati, hati jadi nipis. Hati kita tu jadi nipis. Hati sini dengan makna hati qalbun ruhani. Yang mana qalbun, hati, terdapat dua bahagian. Hati dengan makna jasmani, hati hak seketul darah. Hati dengan makna seketul daging. Hak ni habuan doktor. Hak ni ialah kalau kita ada cedera, sakit sikit sebanyak, ini kena bertemu dengan pakarnya, iaitulah doktor. Kena jumpa doktor, kena pergi klinik, kena pergi hospital, cek dia. Itu qalbun jasmani, seketul daging ada di dalam hati kita. Adapun hak ni kita dak bicara dalam ilmu tasawuf, penawar bagi hati, dak bicara bersih hati. Bukan hati tu nak bersih. Kalau hati tu kena belah lah dada kita, kena ambil pisau kapok atas ni, buang dia, cabut bersih dengan air zam-zam ke apa ke. Bukan. Bersih hati, hati ruhani. Ni hati ruhani. Hati rohani hak kita nak bicara. Maka di antara faedah seseorang itu bersifat seseorang itu lapar, yang mana lapar ni ialah satu latihan untuk kita menghakis daripada sifat-sifat mazmumah, iaitulah syarahut ta'am, loba terhadap makanan, tamak terhadap makanan. Salah satu cara latihannya dengan berlapar. Maka lapar tu ada beberapa faedah, di antaranya menipiskan hati. Menipiskan hati, nipih hati kita tu jadi nipih hingga mendapat ia hati tadi akan sedap mengerjakan
ibadah. Akan jadi rasa kelazatan ketika mana kita mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah lapar. Dapat menipiskan hati. Kerana kalau hati kita bebah, ketika tu payah nak terima pengajaran. Payah nak terima pengajaran kerana hati kita tu bebah sangat. Maka dengan lapar, ianya dapat menipiskan hati kita. Bila hati kita tu tipis, kita nak buat ibadat rasa lazat, rasa sedap. Rasa sedap ketika mana kita nak melakukan ibadat kepada Allah. Tengok contoh kita dalam bulan Ramadan ni. Dalam bulan Ramadan ni, bulan tarbiyah. Maka iaitulah ibadat yang diperwajibkan di dalam bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, iaitulah melakukan ibadat puasa. Apa tu ibadat puasa? Iaitulah maknanya kita berlapar, tahan diri kita daripada makan dan minum dengan bahawa kita berlapar. Maka ketika mana kita berlapar, kita boleh saksikan bagaimana ketika mana kita berlapar. Manakala kita berlapar, galiknya, kebanyakannya, maknanya seseorang itu nak buat ibadat mudah. Dia nak buat ibadat itu mudah. Tu dengan cara berlapar tadi. Tengok dalam bulan Ramadan ni, mudah kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kelazatan itu sendiri pula situasinya berbezalah. Seorang demi seorang. Orang ni dengan orang ni lain-lain rasa lazat ibadat dia. Paling kurangnya rasa lazat ibadat ni, kata ulama, umpama katakan kalau bab solat azan berkumandang tu, hati kita nak dah sembahyang, bercerita dah, nak sembahyang dah, masuk zuhur dah. Tu panggil lazat, betul. Tu lazat paling kurang pada kita orang awam. Cukup dah tu. Tu maknanya hak paling rendah dah tu. Maknanya tak lihat. Tak kata Allah pun. Tu lihat nak buat ibadat. Ni kita mudah nak buat ibadat. Itu dia panggil lazat dalam melakukan ibadat. Dan lazat dalam melakukan ibadat ni mengikut tahapan-tahapan masing-masing dalam arti dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah yang pertama, kita lapar, menipiskan hati hingga mendapat kita kelazatan untuk melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada beberapa faedah lagi, beberapa faedah lapar tu hak dituntut oleh syarak suruh kita berlapar tu, di antara faedahnya, manfaatnya, cerdik hati. Cerdik hati. Kerana apa kata cerdik hati kalau berlapar? Kerana kenyang itu mensebabkan bodoh. Kalau kita kenyang, boleh menyebabkan kita bodoh. Sebab bagi bodoh ialah kenyang. Kerana apa di antara salah satunya? Kerana bila kenyang mengantuk. Bila mengantuk, mengaji pun tak masuk, bodoh jadi. Orang cakap dia tidur, orang duk mengajar dia tidur, tak dengar, terlelap. Maknanya mengantuk oleh kerana mengantuk, mengerasi oleh mengantuk tadi. Jadi bodoh lah. Itu di antaranya. Ataupun di antaranya kata ulama, sebabkan bodoh ni kenyang. Maknanya dan lapar tu menyebabkan kita tu jadi cerdik, mesebabkan bagi cerdiknya seseorang. Kerana apabila seseorang itu lapar, hati kita tu cerah. Bila hati kita cerah, mudah untuk mendapatkan ilmu, pengetahuan, dan mudah untuk kita jadi orang yang cerdik. Bila mudah dapat ilmu, kerana daripada lapar tadi, hati kita cerah. Sebaliknya, kalaulah kita kenyang, terlalu kenyang, hati kita ketika itu gelap. Kerana apa gelap? Kerana telah bagi tahu daripada pertemuan kita yang lalu, bila mana seseorang itu terlalu kenyang, yang mana kenyang ni ialah hasil daripada seseorang itu bersifat dengan tamak terhadap makanan,
Yang mana tamak terhadap makanan itu merupakan maknanya punca bagi asal kejahatan. Bila kenyang, anggota-anggota kita tadi itu mudah nak buat perkara-perkara maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Imam Az-Zarruq, kalau lapar, kalaulah kita perut kita lapar, maka kenyanglah seluruh anggota-anggota yang lain. Seandainya kalau kenyang perut kita, laparlah anggota-anggota yang lain untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang kita telah sebut pada pertemuan yang lepas, iaitulah Nabi kata sayyidul a'malil ju', penghulu bagi segala kejahatan, penghulu bagi pekerjaan itu, bagi segala pekerjaan itu ialah lapar. Dengan maknanya ketua yang memerintahkan anak buahnya, kalau seseorang itu ketua yang memerintahkan anak buahnya ketua, maka lapar ni ialah ketua. Dialah yang akan memerintahkan anggota badan kita. Maka kalau kita kenyang, ni untuk kita buat maksiat, aplikasi dengan maksiat dengan tubuh badan kita tu jadi terbuka. Kalau lapar, jadi sempit untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bila kenyang, terbuka pintu kejahatan. Maka bila buat kejahatan, maksiat kepada Allah, hati kita jadi kotor. Bila hati kita tu jadi kotor, maka ilmu tak dapat nak masuk di dalam hati yang kotor. Hati yang zulumat, hati yang cemar, hati yang berdaki, ilmu tak masuk. Ilmu hanya masuk kepada hati yang bersih. Pada hati yang bersih. Inilah yang dimaksudkan oleh pengarang kita rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Itu sebab yang kedua. Apa faedah yang kedua? Dan setengah daripada beberapa faedah lagi. Faedah lapar tu dituntut oleh syarak tu. Faedahnya lagi memecahkan keinginan. Dapat memecahkan keinginan mengerjakan maksiat. Dapat memecahkan, dapat mengurangkan, dapat melemahkan keinginan kita untuk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni kita maklum. Tengoklah, tengok latihan kita dalam bulan Ramadan ni contohnya. Tak nafi ada yang buat maksiat, betapa ramai juga yang buat maksiat tak kala dia berpuasa dalam bulan Ramadan. Akan tetapi mengurangkan, ianya dapat melemahkan keinginan seseorang tadi untuk melakukan untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala manakala seseorang itu lapar. Dengan lapar ni dapat mengurangkan keinginan kita untuk melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi bulan Ramadan ini, bulan yang dikhususkan untuk kita melakukan ibadat puasa. Lagi pula bulan Ramadan ini di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita maklum hadisnya, yang Nabi bersabda, iza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa khuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datanglah Ramadan, apabila menjelanglah Ramadan, dibukakan pintu-pintu syurga, ditutup pintu-pintu neraka, dan diikat syaitan-syaitan. Maka diikat syaitan-syaitan di dalam bulan Ramadan ini berlaku khilaf di kalangan ulama berkaitan dengan tafsirannya. Walhasil, maknanya apabila syaitan itu diikat, tapi kita ni masih lagi buat kejahatan di antaranya. Kerana apa tu? Kita masih lagi buat maksiat pada Allah, sedangkan Nabi SAW telah memberitahu khabaran yang gaib bahawasanya syaitan itu diikat oleh Allah Subhanahu wa taala apabila di dalam bulan Ramadan. Maka di sini perlu kita fahami, walaupun berlaku banyak tafsiran-tafsiran ulama berkaitan dengan syaitan itu diikat. Walhasil, apa yang kita nak sebut di sini bahawasanya
diri kita ini sendiri penghalang-penghalang untuk kita melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, nya di antaranya syaitan dan juga nafsu. Nafsu dan juga syaitan ini adalah merupakan penghalang untuk kita melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Ramadan syaitan telah pun diikat. Hak tinggalnya nafsu ni. Maka oleh kerana itulah nafsu kita yang telah dilatih selama 11 bulan, nafsu berkawan dengan syaitan, BFF dengan syaitan selama 11 bulan, duk berkawan karib, makan sekali, kita katakan contohlah, buat misal saja, nak ceritanya dekatnya, apa ni berkawan baiknya syaitan dengan nafsu selama 11 bulan dah. Dia duk dorong, dia duduk himpit nafsu kita, dia duduk latih nafsu kita. Maka dengan sebulan ni, hak latihan kita tadi dalam bulan Ramadan ni, maka walaupun syaitan telah diikat, nafsu tadi lantaran dia BFF dengan syaitan tu terlalu lama dah, 10 bulan dah, dia masih lekat lagi. Perangai tabiat dia hak mana menghasut ke arah maksiat, derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, dalam bulan Ramadan ada juga yang buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana nafsu seseorang itu sendiri itu, yang mana telah lama dah duduk sebati dengan syaitan tadi. Maka tak dan dia nak lawan lah. Dengan sebulan sahaja, maknanya kita tadi dilatih di dalam tarbiyah madrasah Ramadan itu sendiri. Itu maknanya sedikit sebanyak berkaitan dengan hadis tersebut. Dan setengah daripada beberapa faedah lapar tu dapat memecahkan keinginan mengerjakan maksiat dan dapat mengalahkan atas nafsu yang sangat menyuruh dengan kejahatan. Lapar tadi tu, maknanya faedah kita lapar tu dapat mengalahkan nafsu yang menyuruh kita ke arah kejahatan. Tu nafsu kita dapat mengalahkan dia, dapat mengalahkan nafsu yang menyuruh kita ke arah kejahatan, yang mana Allah Ta'ala berfirman, innan nafsa la ammaratun bisu'. Sesungguhnya nafsu tu ialah dia menghasut seseorang itu, menyuruh seseorang itu ke arah kejahatan. Maka dengan cara kita latih diri kita dengan lapar ni, sedikit sebanyak dapat mengalahkan, dapat mengurangkan, dapat melemahkan nafsu kita tadi yang sangat menyuruh kita, menghala kita ke arah kejahatan, maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tadilah yang terjadi juga kerana lama sangat tu kita nafsu kita berkawan dengan syaitan tadi. Dan setengah daripada beberapa faedah lapar lagi ialah ringan tubuh bagi sembahyang tahajud dan mengerjakan ibadah. Itu setengah daripada faedah lapar. Ringan untuk kita solat tahajud, ringan untuk kita mengerjakan ibadah. Sembahyang tahajud tu ialah ibadah, tapi disebut sembahyang tahajud, yang mana sembahyang tahajud tu telah masuk dalam kata ibadat dah walhanya, tapi dibilang suku, dibilang asing, dibilang disebut khusus sembahyang tahajud kerana di antara sembahyang tahajud ni ialah ibadat hak lebih dituntut maknanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ibadat yang lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala ni, di antaranya sembahyang tahajud. Maka dibilangkan sunnah. Jadi di antara faedah kita lapar, tubuh kita ringan untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hilang mengantuk. Yang mana mengantuk ni, yang menegah ia mengantuk tadi daripada kita buat ibadat dengan lapar tadi. Bila kita latih,
Ibadat apa ni, lapar ni dapat menghilangkan kita mengantuk, yang menegahkan kita daripada untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setengah daripada beberapa faedah lapar lagi ialah memada dengan sedikit daripada harta dunia. Bila kita lapar, memada, mencukupi dengan sedikit harta dunia hak kita ada. Sebab apa? Sebab kita makan bukan nak makan banyak. Bukan nak makan banyak, sikit-sikit pun jadilah. Maknanya, tu maknanya kalau tak ada harta yang banyak pun memada dah bagi kita. Di manakala seseorang itu lapar, faedahnya harta sedikit pun menjadi suatu yang mencukupi dah bagi kehidupan dia tadi. Tak sama dengan orang yang makan banyak. Bila makan banyak, nak harta tu banyak. Bila makan sikit, nak marah. Bila makan sikit tadi tak puas. Tu orang yang makan banyak, nak pada harta yang banyak. Orang yang melazimi diri dia dengan lapar, harta sedikit pun sudah memada dah bagi dia. Habis itu. Itu di antara beberapa faedah-faedah lapar yang disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati ini. Adapun kenyang itu, maka ada padanya pada kenyang ni pula. Ni nak menceritakan hak sebalik, muqabil bagi yang tadi. Hak tadi lapar. Yang mana lapar ni ialah salah satu daripada latihan untuk kita menghakis sifat tamak terhadap makanan. Maka lawan bagi lapar, muqabil dianya kenyang. Maka apa pula nak dikatakan dengan kenyang? Adapun kenyang itu, maka ada padanya pada kenyang tu beberapa kebinasaan. Ada beberapa sebab bagi kebinasaan di seseorang manakala dia tu kenyang. Mana di antaranya? Pertamanya di antara beberapa sebab bagi kebinasaan bila seseorang itu terlalu kenyang. Pertamanya, ketiadaan sedap mengerjakan ibadat. Rasa tak sedap nak buat ibadat. Kalau buat ibadat pun, dia buat koda-koda untuk lepas tuntutan saja. Kesedapan tak ada. Ataupun kalau dia buat sekalipun dalam keadaan berat hati buat. Ini tidak ada kesedapan. Kerana apa? Kerana melazimi dengan kenyang yang keterlaluan. Ini di antara sebab-sebab binasa kepada kita. Yang kedua, menambah keinginan nafsu. Dengan makan yang banyak tadi, keterlaluan pada makan hingga menyebabkan kenyang yang terlampau, menaikkan keinginan nafsu syahwat kita. Jadi segar nafsu syahwat kita ni. Ini hak lawan bagi lapar tadilah. Kalau lapar tadi dapat mengalahkan nafsu, hal ini menambahkan nafsu syahwat kita pula, menambahkan nafsu kita pula. Ini di antara beberapa kebinasaan manakala seseorang itu kenyang. Yang ketiganya, ketiadaan kasihan akan yang miskin. Yang ketiga daripada beberapa sebab kebinasaan itu, orang yang terlalu kenyang ni, dia tidak ada kasihan terhadap orang miskin. Kerana apa jadi begitu? Kerana bagi dia, aku nak sedekah pun, aku sendiri pun, dia kata tak cukup lagi nak makan. Nak bagi kamu macam mana? Ni orang yang kenyang. Orang yang mana sifat dia tu tamak terhadap makanan, diaplikasikan dengan zahir perbuatan yang makan tu banyak sehingga kenyang yang keterlaluan, maka ketika itu kebinasaan baginya, tidak ada sifat kasihan terhadap orang miskin. Kerana apa? Kalau dia nak bagi kepada orang miskin pun, nescaya dia kata, kalau bagi, aku nak beli, aku nak makan, itu begini-begini. Itu di antara. Ini kebinasaan terhadap orang yang melazimi kenyang ataupun yang bersifat dengan sifat lantaran daripada dia bersifat dengan sifat tamak terhadap makanan.
Yang ketiga, ketiadaan kasihan akan orang miskin. Kerana apa? Kerana apa? Ilat dikatakan orang yang kenyang ni dia tak ada kasihan terhadap yang miskin. Kerana apabila ia seseorang itu kenyang, kalaulah dia kenyang, nascaya menyangka ia seseorang itu akan sekalian manusia, semuanya sekalian manusia tadi tu dia sangka kenyang. Dia sangkanya kenyang belaka. Bahkan dia tadi tu tak pernah rasa susah. Orang yang selalu kenyang ni, orang yang tamak terhadap makanan ni, dia maknanya orang yang tak pernah berlapar ni, dia tak pernah rasa susah. Dia selalu kenyang. Bila dia selalu kenyang, dia menyangka orang lain pun kenyang seperti dia. Kenyang seperti dia. Bersalah lapar. Tak sama dengan orang yang lapar ni. Apa tak samanya? Maka ia orang yang lapar sebab bagi kasihan belah akan orang miskin. Ada pun orang tu dia biasa lapar, maka dia tahu. Dia boleh tahu, oh inilah rasa lapar. Bila inilah rasa lapar, begitulah rasa lapar, maknanya rasa lapar ni ialah satu perkara yang mana susahlah terhadap diri kita. Maka ketika itu sebab bagi dia kasihan ni belah terhadap orang-orang yang miskin. Dia akan mari fikir, orang miskin ni nak makan berpayah, dia pun sedekah. Kerana apa? Kerana mari satu keinsafan di dalam diri dia tadi. Kerana lantaran dia tu rasa lapar, pernah alami rasa lapar. Maka orang yang tak pernah alami rasa lapar ni kok, jadi dia tu di antara puncanya kejahatan yang berlaku di dia, kedekut kopi untuk membantu orang-orang yang miskin. Dan inilah kata lapar ialah sebab bagi kasihan seseorang itu terhadap miskin. Kerana inilah setengah daripada hikmah wajibnya berpuasa di dalam bulan Ramadan. Inilah di antara hikmah kewajipan berpuasa, di antara hikmah dia. Di antara rahsia kefarduan puasa, nak suruh orang hak senang ni, hak tak pernah biasa, tak pernah rasai, tak pernah lalui perut dia lapar berceruk ni, krek nak bunyinya perut kita tu. Orang lapar dia, orang yang kaya, orang yang mewah dengan harta duit dan sebagainya, kalaulah tidak ada maknanya kefarduan ibadat melakukan puasa ni, bilalah dia nak rasa lapar tu? Bila dia nak lalui perasaan rasa lapar tu macam mana? Nak kecapi dia macam mana tu? Kalaulah pada adatnya maknanya tidak ada ibadat puasa tu. Pada adatnya begitulah. Tak ada lah musim, masa, time untuk dia tadi rasa lapar, kecapi rasa lapar. Tapi oleh kerana adanya kewajipan ibadat puasa, dia rasa, oh inilah lapar. Dah begitu, bantu orang miskin. Bagi kita yang ada kemewahan, yang Allah Ta'ala beri rezeki lebih kepada kita ni, kita dah rasa dah dalam bulan Ramadan, oh ni rasa lapar. Maka orang miskin tu begitulah dia. Tak kala dia tidak mempunyai harta benda. Maka oleh yang demikian, kita orang yang ada kemewahan sedikit ni, yang Allah Ta'ala beri anugerah kepada kita nikmat tersebut, maka kita bantulah orang miskin tersebut. Ini setengah daripada hikmah wajibnya puasa. Dan keempat, daripada beberapa kebinasaan lapar. Apa ni beberapa kebinasaan kenyang? Yang keempatnya, lemah daripada mengingat akan ilmu yang memberi manfaat. Manakala kita melazimi dengan kenyang ini, nak menghafal pun payah. Nak menghafal pun payah. Mudah lupa. Kalau hafal-hafal pun mudah lupa. Dengan bahawa otak kita ni jadi tumpul. Otak kita jadi tumpul. Kerana apa? Kerana senantiasa kenyang. Sebab itu guru-guru nasihat, tuan-tuan guru kita nasihat
bagi orang yang nak belajar, orang yang mendalami ilmu, tok pakai contohnya, orang yang duduk dalam dalam keberadaan ilmu, dia kena sedikitkan makan supaya ilmu cepat masuk, hafal mudah dan sebagainya. Itu di antara pesanan guru terhadap penuntut ilmu. Kelima, bahawasanya orang yang sempurna iman itu, orang hak sempurna iman, pergi datang ia orang hak sempurna iman, duk pergi datang, duk ulang alik kepada masjid, yakni kepada tempat ibadat. Itu orang hak sempurna iman. Dan orang yang banyak kenyang, sebaliknya nak menceritakan orang hak banyak kenyang ni, pergi datang ia orang hak banyak kenyang ni kepada jamban, tak ada nak pergi tempat ibadat. Sebab apa? Manakala makan banyak, taki penuh, nak buang lah pulaknya. Kalau kata air, nak buang air. Kalau kata jenis makanan, nak buang najis, kena pergi pada jamban, duk ulang alik situ ada. Ni orang yang orang yang banyak kenyang sangat, orang yang banyak kenyang. Itu di antara kebinasaan terhadap orang yang banyak kenyang. Habis itu, itu beberapa perkara kebinasaan yang dia sebut di dalam kitab kita. Habis itu. Ini hak lain pula. Maka jika engkau berkata, yakni engkau berkata sebagai suatu dalih bagi engkau, sebagai satu alasan terhadap engkau. Maka jika engkau berkata, yakni akan sebagai satu dalih pada diri kita, alasan terhadap diri kita, kata macam mana? Kalau kita kata buat dalih macam mana? Alasan macam mana? Sesungguhnya, ini alasan kita, sesungguhnya telah jadi kenyang itu ada dah bagiku, dia kata. Kenyang ni benda kebiasaan dah bagi aku, sebati dah dengan aku. Jak daripada kecil, daripada aku kecil lagi, kenyang dah. Ni benda kebiasaan dah bagi aku ni. Maka dah begitu, maka betapa aku meninggal akan dia, akan kenyang ni hak menjadi adab dah bagi aku. Macam mana aku nak tinggal kenyang ni? Dah jadi tabiat aku dah kenyang. Gitu. Kalau kata orang hisap rokok, jadi tabiat aku dah hisap rokok. Macam mana aku nak tinggal, dia kata. Dah sebati dah dengan aku ni. Ni pun sama. Kenyang ni sebati dah dengan aku. Macam mana aku nak cara aku nak tinggal dia? Maka dijawab bahawasanya, maka dijawab pada nak menjawab dalih kita tadi, alasan kita tadi tu, maka dijawab bahawasanya yang demikian itu, demikian meninggalkan kenyang tu mudah je. Kena jawab itu. Mudah je. Mudah bagi siapa? Mudah-mudah ni atas mereka yang menghendaki akan dia akan meninggalkan kenyang tadi. Bagi orang yang nak sungguh-sungguh tinggal kenyang ni mudah je. Tak usah berlauk dah kata payah. Gitu. Seperti mana orang isap rokok tadi tu, sebati dah dengan dia isap rokok. Keluar daripada perut ibu dia tu kak. Maknanya ayah dia letak selalu dah di mulut dia tu rokok. Ni awal rokok ni. Jak kecil lagi isap rokok contohnya, sebati dah dengan dia. Macam mana aku nak tinggal? Payah ni nak tinggal ni. Jak kecil lagi ni duk isap rokok ni. Jak muda lagi aku duk isap rokok ni. Duk sebati dah dengan hidup aku ni. Nak tinggal payah dia kata. Tak mudah. Bagi orang hak kendak, orang hak nak sungguh-sungguh, mudah. Lagi pula tinggal lebih mudah daripada buat. Kalau kata rokok tadi, kena pergi cari, kena pergi beli, payah nak ada duit. Kalaulah tinggal, tak payah beli. Kalau ada, lepas-lepas dalam tu sampah, mudah. Itu mudah bagi orang yang berkehendak. Gitu. Ada pun di sini pun sama. Dah kata tadi alasan kita kenyang tu, maknanya ialah sedaging dah dengan aku. Macam mana aku nak tinggal dia? Maka yang demikian tadi itu mudah, kata dia.
Bagi orang hak nak sengoti tinggal kenyang ni mudah. Macam mana? Tinggal tu macam mana tinggal ni? Dengan diansur-ansur. Tu tinggal-tinggal dengan diansur-ansur, yakni dengan sedikit demi sedikit. Umpama kita nak kepada rumah lah. Kalau di Selangor rumah mahal. Rumah 500,000 rumah. Tu baru dapat rumah teres 500,000 misal kata. Tapi naklah juga kita ni beli rumah dan sebagainya. Walaupun mahal, dengan ansur-ansur. Hak kita keinginan nak sengoti tu dengan ansur-ansur. Bayar sikit demi sedikit. Kereta katakan, kereta Mercedes kau ikutlah. Tak mampu kita nak beli dengan cash. Myvi tak mampu kita nak beli dengan cash. Oleh kerana nak naik, ketika tu kita beli juga. Macam mana? Dengan cara beransur-ansur. Ini pun sama. Bila kita maknanya kita kata payah, dah sebati, dah kenyang dengan kita, boleh mudah. Macam mana mudah tu? Tinggal maknanya makan banyak tu dengan ansur-ansur. Dengan cara sedikit demi sedikit. Dan iaitu ansur-ansur tu macam ni. Bahawa mengurangi engkau pada tiap-tiap hari. Bahawa engkau mengurangi tiap-tiap hari daripada makanan engkau hak biasa, kurangkan dia qadar sesuai. Kalau kita katakan 100 suap sehari dia makan, 100 suap, kurangkan tiap-tiap hari. Hari ni 100 suap, esok jadi 99 suap. Lusa kurangkan lagi sesuap, jadi 98 suap. Hari keempat kurangkan lagi, jadi 97 suap. Hari yang seterusnya kurangkan lagi, jadi 96 suap, 95 suap, 94 suap. Hinggalah maknanya jadi sikit. Hingga mengurangi. Maknanya kita buat sedikit-sedikit macam tadi. Tiap-tiap hari itu kurangkan satu suap. Hingga mengurangi engkau akan sepinggan di dalam sebulan. Rupa-rupanya jadilah akhir-akhir sekali, lamalah masanya tadi nak buat macam tu ansur-ansur demi sedikit. Tengok ansuran tu lah. Ansuran kereta 10 tahun. Ansuran rumah siapa packing lama. Ni pun sama lah. Maknanya ansur sampailah jadi dalam sebulan tu kita makan rupa-rupanya sepinggan saja. Sepinggan saja. Hasil daripada didikan kita tadi buat secara ansur-ansur, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit kita cabut daripada suapan makanan kita tadi. Maka tiada nyata hak kita buat macam tu tadi. Maka tiada nyata, yakni kita tak sedar bekas mengurangkan itu pada diri engkau. Kita tak khabar-khabar pun kalau kita buat macam tu. Sedikit demi sedikit, akhir-akhirnya dalam sepinggan tu, dalam sebulan tu rupanya sepinggan dah kita. Dulu makan banyak, tapi oleh kerana sikit-sikit kita buat, akhir-akhirnya dalam sebulan tu katakan sepinggan saja kita makan. Jadi sikit dalam makan kita. Jadi mensedikit dalam makan. Yang mana mensedikitkan makan ni ialah ibadat. Sebagaimana hadis kita telah bicara dah hari tu. Al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'am. Dan mensedikitkan makan itu hiyal ibadah. Tu merupakan ibadat. Mensedikit makan tu ialah ibadat. Dan jadilah mensedikitkan ia makanan qadar sesuai tiap-tiap hari tadi kita buat secara ansur tu menjadi adat engkau, jadi tabiat kepada kita. Jadi mensedikitkan makan tu adat pula kepada kita. Habis itu. Dan ketahui olehmu, habis sikit lagi, kita habiskan bab ni. Dan ketahui olehmu bahwasanya mensedikitkan makan itu 3 pangkat. Ada 3 kelas, ada 3 kedudukan, ada 3 peringkat. Ada 3 peringkat, ada peringkat tinggi, ada peringkat pertengahan, ada peringkat rendah. Ada 3 peringkat.
Yang mana 3 peringkat ni kalau tidak ada salah satu daripadanya, kita tetap digolongkan daripada golongan orang yang mensedikitkan makan. Mana 3 peringkat? 3 pangkat, 3 kedudukan, 3 kelas. Pertamanya pangkat as-siddiqi. Nama dia pangkat siddiq. Mana pangkat siddiq? Iaitu pangkat as-siddiqin. As-siddiqin, golongan orang yang sangat benar. Jadi pangkat yang pertama ni hak dipanggil dengan pangkat as-siddiqin, iaitulah dia menyimpankan, dia mensakatkan atas qadar yang memelihara badan seseorang. Iaitulah dia menyimpankan, mensakatkan, yakni akan makan atas qadar yang memelihara badan seseorang, memelihara badan daripada binasa. Qadar tu saja. Kalau kata makan tadi tu, qadar tak mahu bagi binasa badan dia tu. Dia makan qadar tu, sikit je. Macam mana? Dan iaitu makan qadar memelihara badan ni, ialah qadar yang ditakuti, yang dibimbangi dengan sebab kurang daripada itu qadar nisbah makan. Kalau dia mengurangi lagi, akan binasa akal, akan jadi gila. Atau ditakuti, dibimbangi kalau makan bukan qadar ni, menyebabkan mati. Tu qadar tu je dia makan. Maknanya makan untuk hidup. Makan untuk maknanya tak mahu jadi gila, tak bagi mati je. Ni sikit sungguh. Ni siapa ni? Pangkat orang yang pertama. Maka kita tak ada muskil lah. Pangkat pertama ni berlaku di para awliya, berlaku pada wali-wali, para wali-wali, berlaku pada awliya illahi ta'ala. Kerana apa? Kerana dia ralik dengan ibadah, dia leka dengan ibadah. Maka manakala seseorang itu leka dengan sesuatu yang diminati, maka ketika itu dia tak sedar dah hak dia nak tadi. Macam kita lah, ada buat satu-satu benda, mai makan lu, lapar sekejap, sikit lagi, taik. Dia pun taik nak buat kerja macam tuhnya, sehingga lupa dia nak makan tadi. Sehingga dia lupa. Kerana apa? Lalik, leka, asyik dengan sesuatu pekerjaan yang dia minati. Ini pun sama. Orang yang menjalan jalanan orang yang ada ketinggian di dalam agama, para wali-wali, maka dia begitulah. Dia sedikit makanan, kita tak muskil lah dia sikit makan tu, kerana dia galik, leka buat ibadat manis dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pangkat yang pertama. Ni kita tidak nak pergi hak ni tak tahulah. Cubalah sikit demi sikit. Yang kedua, pangkat yang kedua, bahawa terpada ia seseorang, cukup seseorang tadi, memada bagi seseorang itu dengan setengah cupuk tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari makan hanya setengah cupuk. Satu cupuk ialah bersamaan 700 kilogram. Nasi, bukan beras. Kalau beras setengah cupuk tu banyak. Ini nasi. Makanan tu sendiri. Makanan hak telah masuk dah tu. Makan setengah cupuk. Satu cupuk 700 gram. Kalau setengah cupuk, kira 350 gram. Hak tu je makan sehari. Ini pangkat yang kedua. Dan iaitu setengah cupuk tiap-tiap hari ni ialah sekadar memenuhi sepertiga perut. Katakanlah kalau perut kita bulat ni buat 3 bahagian, satu bahagian untuk makan, satu bahagian untuk minum, satu bahagian untuk udara. Itu dia panggil pangkat yang kedua. Maka setengah cupuk saja, sikit je makan. Dan atas yang demikian 1/3 perut untuk makan makanan ni, ataupun setengah cupuk tiap-tiap hari tu, memperbuat oleh Sayyiduna Umar radhiyallahu anhu dan jamaah daripada sahabat-sahabat. Terus Sayyidina Umar dan di antara sahabat-sahabat, begitulah dia. Duduk di pangkat yang kedua ni. Kerana adalah makanan mereka itu, Sayyidina Umar dan jamaah-jamaah daripada sahabat tu,
dia guna segantang syair pada tiap-tiap 7 hari. Dalam masa seminggu guna segantang saja syair. Syair itu kalau kita kata di sini enggak berahlah. Makanan orang Arab syair. Maka dia makan segantang. Segantang tu untuk guna seminggu. Segantang tu untuk guna seminggu, bukan untuk guna sehari. Untuk guna seminggu. Maka bila tolak campur, jadilah tiap-tiap hari itu kalau nak buat nisbah, jadilah tiap-tiap hari itu guna setengah cukup gitu. Yang ketiga, pangkat yang ketiga, hak ni paling rendah. Yang ketiga, bahawa memadakan secupuk tiap-tiap hari. Pangkat yang ketiga, mesedikitkan makan memada dengan secupuk sahaja tiap-tiap hari. 700 kilogram tadi kita kata. Apa 700 kilogram pula dah? 700 gram. 700 kilogram tu banyak. 700 gram. 700 gram. Untuk sehari makan 700 gram. Dan apabila melebihi akan yang demikian itu, demikian secupuk sehari ini 700 gram nisbah nasi, bukan beras, nasi, makanan tu, maka kalaulah lebih, maka ia orang yang lebih secupuk sehari itu bersekutu akan orang kebanyakan. Tak masuk dalam kata orang yang mensedikitkan makan, masuk dalam golongan orang yang awam, dan masuk di dalam jumlah orang yang membanyakkan makan. Kalau lebih daripada secupuk sehari, masuk dalam golongan orang awam, bukan dalam golongan orang yang mensedikitkan makan. Hak Nabi SAW mementingkan amalan berlapar tadi. Tak masuk dalam hak tu dah lah. Tak masuk dalam ibadat dah lah kita gitu. Adapun menyedikitkan makan dengan ditilik kepada masa pula. Kalau dipadu, kalau dinisbahkan kepada masa pula begini. Sedikit makan kalau kita guna masa. Kalau kita adukan pada masa tadi, sedikit makan, dia tak adu pada makan, tak adu kepada masa. Tadi tu dia kira qadar berapa cukup begitu. Ni kira masa. Maka iaitu menyedikitkan makan dengan ditilik pada masa. 3 pangkat juga. Ada 3 kedudukan, 3 kelas juga. Mana? Yang lebih tingginya, hak nombor 1 sekalinya, pangkat nombor 1-nya, bahawa lapar ia seseorang 3 hari. Lapar selama 3 hari atau lebih daripada 3 hari. Artinya tiap-tiap 3 hari itu atau lebih daripada tiap-tiap lebih daripada 3 hari itu dia lapar sekali makan. Silap. Artinya tiap-tiap 3 hari atau lebih daripada 3 hari itu, dia duduk berlapar selama 3 hari atau lebih daripada 3 hari itu, kemudian sekali makan baru. 3 hari lapar, sekali makan. 4 hari lapar, sekali makan. Atau 5 hari lapar, ikutlah ke atas. Berapa hari lapar, sekali makan. Ini ialah hak pangkat yang pertama. Maka sesungguhnya adalah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu lapar ia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu 6 hari. 6 hari lapar barulah makan. Ini Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ini pakak As-Siddiqin. Dan adapun yang pertengahan menyedikitkan makan kalau ditilik kepada masanya, hak pertengahannya, bahawa makan ia seseorang pada tiap-tiap 2 hari, yakni sekali makan. 2 hari lapar, sekali makan. Esok pula 2 hari lapar, sekali makan. Ini pangkat yang kedua. Dan yang lebih rendah, bahawa makan ia tiap-tiap hari itu sekali. Ini hak paling rendah sekali, nak masuk dalam kata kategori orang yang sedikit makan ni, iaitulah dia makan tiap-tiap hari itu sekali. Tiap-tiap hari makan hanya sekali saja. Kita tak masuk juga. Malu rasa. Bukan kata orang luar sana, ni hak mengajar ni pun.
Ni hak duk muzakarah ni, hak tolong duk beritahu pada orang ni pun Allah sama. Tak masuk lagi ni hak ni kita. 3 kali. Tak masuk lagi cendol. Tak masuk lagi hak vitamin lain lagi. Tu kita lah. Dan yang lebih rendah bahawa makan ia tiap-tiap hari itu sekali saja. Ada pun mereka yang makan 2 kali pada tiap-tiap hari. Dalam sehari itu makan 2 kali, maka tiada ada baginya dah bagi seseorang yang makan 2 kali tiap-tiap hari itu, tiap hari dalam sehari makan 2 kali itu, tiada adalah bagi dia kelakuan lapar sama sekali. Tak ada kelebihan bagi lapar. Tak masuk dalam orang yang mensedikitkan makan. Dan adalah ia seseorang tersebut meninggalkan kelebihan lapar, yakni yang disarankan ataupun yang dipentingkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cukup dulu setakat itu, wallahu a'lam. InsyaAllah pada pertemuan kita yang akan datang, kita masuk pada bab yang kedua, pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Wallahu a'lam wa ilmuhu wa tam. Jazakumullahu khairan jazak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.